Bab 13. Yang Berhormat Muhammad Yusof dan Zahid melawat Sudin yang terlantar di hospital kerana kemalangan motosikal. Selepas mereka beredar, Sudin teringat peristiwa sebelum dia mendapat kemalangan. Sudin mengesyaki Mak Akil yang telah mencederakannya kerana ketika dia ditimpa kemalangan, kedengaran suara Mak Akil menyupahinya. Dia juga percaya bahawa kemalangan itu dirancang dan ada hubung kait dengan Gayah kerana ramai yang menyangka bahawa dia telah melarikan Gayah termasuk Mak Akil. Dia tahu bahawa Mak Akil sebenarnya turut menaruh hati pada Gayah. Namun begitu, Sudin tidak mahu melaporkan kejadian kemalangan tersebut kepada polis kerana dia tidak mempunyai bukti yang kukuh. Sudin juga hairan apabila Yang Berhormat Muhammad Yusof bersama Zahid yang datang melawatnya bukan bersama Tok Chan. Tok Chan telah bersetuju dan memberinya wang kempen untuk dia memulakan rancangannya menghasut penduduk yang menumpan di tanah Tok Penghulu Mahmud supaya memberontak meminta hak milik. Dia juga hampir berjaya memujuk Tok Penghulu Mahmud supaya menjualkan tanahnya di Jeram Medang kepada Tok Chan. Namun kehadiran Zahid bersama Yang Berhormat Muhammad Yusof menimbul perasaan was-was pada Sudin tentang rancangan mereka dahulu bersama Tok Chan. Walau bagaimanapun, Sudin sedar mungkin Yang Berhormat Muhammad Yusof telah dipujuk oleh Encik Muhammad melalui Zahid. Sudin andaikannya kerana dia tahu sikap Yang Berhormat Muhammad Yusof yang bijak mempergunakan orang lain untuk kepentingan diri dan politiknya sahaja. Bab 14. Encik Muhammad bin Idris melakukan sembahyang sunat syukur dan sunat tahajud memohon petunjuk dan hidayat taufik dan bimbingan untuk kejayaan usahanya mengendalikan syarikat Lombong Lembah Tualang yang baru ditubuhkan. Dia juga cuba membuang prasangka buruk terhadap Encik Tan yang tiba-tiba ingin menjadi pengarah urusan perusahaan Lombong tersebut. Berdasarkan pelan perusahaan Lombong yang akan diusahakannya itu melibatkan satu kawasan yang luas iaitu sepanjang Sungai Tualang, kebanyakan hutan kecil tetapi termasuk juga kampung Pulai yang mengandungi kira-kira 150 buah rumah, sedikit sawah, kebun getah. Akan tetapi, dia mengalami dilema tersepit antara rasa kemanusiaan dan prinsip untuk menjayakan rancangannya. Bagi memastikan kejayaan perusahaan Lombong tersebut, dia terpaksa mencari jalan supaya dapat membeli beberapa kawasan tanah penduduk kampung dan bagaimana memujuk penduduk kampung agar berpindah ke rancangan Felda yang diusahakan oleh Yang Berhormat Muhammad Yusof. Akhirnya, dia mendapat satu jalan iaitu dengan mengambil hati penduduk kampung Pulai. Pengisytiharan pelantikan abangnya, Penghulu Mahmud menyandang gelaran Datuk Orang Kaya Indra oleh Duli Yang Maha Mulia yang akan dijalankan di kampung Pulai akan menjadi satu penghormatan dan kemegahan kepada penduduk kampung dan seterusnya dapat dipujuk untuk berpindah. Mak Akil ke Kuala Lumpur untuk mencari Gayah. Dia akan meminta bantuan kawannya Kasim yang sedang bekerja di Kuala Lumpur. Kasim adalah anak saudara kepada Encik Muhammad. Dia teringat peristiwa dia bersama Kasim sewaktu bekerja sebagai penjaga kereta di Kuala Lumpur dahulu. Tetapi dia tertangkap dan dipenjarakan selama 3 hari. Selepas itu dia kembali semula ke kampung. Mak Akil berasa puas hati kerana berjaya menyekat langkah Sudin yang menjadi saingannya untuk mendapatkan Gayah. Sudin yang dicederakan masih menerima rawatan di hospital. Dia amat yakin Sudin tidak akan diterima oleh keluarga Gayah lagi kerana seluruh penduduk kampung percaya Sudin bukanlah orang baik. Mak Akil teringat sahabatnya Minah yang diperkenalkannya kepada Mr. Wong. Oleh itu, dia bercadang untuk menemui Minah dan Mr. Wong untuk mengharapkan sedikit hiburan. Dia kemudian bertemu dengan Ali, seorang attendant pemungut sewa letak kereta, dan Ali memberitahu bahawa Kasim sudah berhenti bekerja. Ali kemudian membawa dia ke rumahnya untuk bertemu dengan Atan yang tahu di mana Kasim bekerja sekarang. Melalui Atan, dia mengetahui bahawa Kasim kini bekerja driver kereta kepada seorang orang besar Melayu. Esoknya, sebelum sempat, Mak Akil bertemu dengan Kasim untuk menabur fitnah tentang Sudin. Dia terlihat Sudin bersama Zahid turun dari kereta yang dipandu oleh Kasim. Namun dia meneruskan hasrat untuk bertemu kawan lamanya itu.
Daripada Kasim, dia mendapat tahu bahawa kawannya itu sudah 2 bulan bekerja dengan Pak Sunyu, iaitu Encik Muhammad setelah direba lamanya. Ali dilantik menguruskan kebun orkid Pak Sunyu di Jeram Medang. Bab 16. Dalam kepala Mak Akil masih terbayang kembali kejadian di Kuala Lumpur 2 bulan yang lalu. Dia terkejut dan amat kecewa bila mengetahui Sudin sudah bekerja dengan Encik Muhammad. Mak Akil tidak dapat menerima hakikat bahawa Sudin berjaya juga berkahwin dengan Gayah yang dikatakan lari dari rumah tapi sebenarnya pergi ke rumah Encik Muhammad. Pak Sunyu di Kuala Lumpur, justru Mak Akil cuba menggagalkan perkahwinan Sudin dengan mengupah seorang budak untuk membocorkan tayar bas yang akan dinaiki oleh rombongan Sudin ke Kuala Lumpur. Tetapi budak tersebut hanya melepaskan angin tayar sahaja. Kegagalan rancangan itu menyebabkan seorang daripada kawannya mencadangkan agar mereka membuat huru-hara di Kampung Pulai, iaitu dengan membakar kedai Pak Salim. Mak Akil tidak bersetuju kerana Pak Salim bukan musuh mereka. Kemarahan Mak Akil terhadap Sudin bertambah apabila Pak Alangnya sendiri memuji-muji tentang kebaikan Sudin. Oleh itu, dia merasakan punca kecelakaan sejak kecil sampai dewasa disebabkan oleh Sudin yang telah menjadi saingannya sejak kecil. Petang itu, ketika kawannya sedang tidur, Mak Akil balik ke rumah mencuri duit tabung Mak Alangnya dan menceroboh rumah Imam Saad. Lantas dia membuang najis di atas cadar tilam pengantin di bilik pengantin.